menjadi penyelaras kolokium dan program pengantarabangsaan Malaysia-Singapura, menjadi penyelaras program Korea-Malaysia serta menjadi konsultan Benjamin Plus One Thailand. Bukan calang-calang versi kita ni ya. Encik Izmar juga mempunyai kepakaran khusus sebagai pemegang sijil Certified Coach dan Master Trainer TS25. Baiklah Tuan Guru Besar dan guru-guru yang dihormati, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Encik Izmar bin Jamaluddin untuk mengendalikan sesi perkongsian ilmu yang bertajuk Peranan Warga Sekolah mendukung pelaksanaan TS25 untuk guru-guru SK Hashim Awang. Persilakan. Assalamualaikum dan selamat petang cikgu-cikgu semua. Yang saya hormati sahabat saya Cikgu Aisyah Sharif. Ini merupakan sahabat lama saya ni. Okay, orang harapan saya di Barat Daya dulu, tiba-tiba dia lari pergi ke seberang. Dan MC kita Cikgu Mursyidah, okay, dengan pantun dia apa semua. Nasib baik saya pun nak kena sedia pantun juga lah. Jadi cikgu-cikgu, hari ni kita buat perkongsian secara santai sajalah. Dan saya ucapkan tahniah kepada semua guru lah. Saya ingat kita sekarang ni dah bilangan sampai 70 orang lah. Okey, satu sekolah yang hebat, dan selalunya sekolah yang hebat tu bermula dengan kepimpinan dia yang hebat lah. Okay, kalau tidak kita tak mampu untuk melaksanakan program tanpa sokongan daripada warga sekolah semua. Jadi hari ini cikgu saya ada 1 jam saja. Okey, sepatutnya kalau nak ikut slot untuk TA25 ni, okey, paling kurang pun 2 jam. Kan? Tapi tak apa, saya akan ringkaskan sebab tajuk yang dia bagi pun, tajuk yang Cikgu Aisyah bagi pun cantik sebab dia fokus kepada peranan guru-guru untuk mendukung TS25 ataupun membudayakan TS25. Okey, so saya nak cuba saya nak share sekejap. Okey, sekejap saya saya nak cari yang sharing tu. Okey, cikgu nampak tak? Kalau respon kat saya, nampak tak? Nampak. Nampak. Okey. 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 Boleh dah? Okey. Tajuk kita cikgu hari ini berkaitan dengan peranan warga sekolah untuk mendukung pelaksanaan TS25. So untuk meringkaskan ataupun mempercepatkan masa, saya anggap kata kita mula daripada kosong, maksudnya cikgu tak berapa arif tentang TS25. Jadi kalau memang dah tahu, maksudnya sebagai satu tambahan ilmu kepada cikgu, dan yang tak tahu lagi ambillah sebagai maklumat baru. Okey. Sebab kalau kita nak pergi satu persatu, maksudnya berapa ramai yang dah tahu dah ada tahap 5, 4, 3, 2, 1, jadi lambat. Kan? Jadi matlamat utama kita hari ini cikgu, ada beberapa objektif. Yang pertama sekali ialah kita nak kena tahu apakah 3 komponen utama TS25 itu. Yang kedua ialah menyatakan kepentingan komponen berkaitan dengan peranan guru. Jadi ini ialah tajuk dia. Okey, yang keempat, kalau ada masa kita akan berkongsi tools yang digunakan dalam PDPC. Okay, dan yang kelima ialah meningkatkan komitmen guru terhadap tugas yang diamanahkan. Okey, ini saya akan skip lah, ini ialah latar belakang saja berkaitan dengan TS25. Okay. Dan cikgu-cikgu sekiranya ada soalan, cikgu boleh interrupt, dia tanya. Okay, untuk memberi nak tambah ilmu tu, saya tak ada masalah, saya boleh berhenti. So cikgu, kita mulakan presentation kita hari ini, iaitu
Pertama sekali bila kita sebut TS25 cikgu, okay, kita tak boleh lari daripada kerangka ni. Okay, kerangka ni dia merupakan kitab utama kita lah. Okay, selalunya diterangkan berkaitan dengan kerangka TS25. Yang keduanya, saya buat satu andaian. Andaian yang paling mudah, contohnya katakan waktu kita dah buka sekolah nanti, okay, kita tengok nampak kita punya signboard di situ, okay, Sekolah Hashim Awang, okay, transformasi sekolah TS25. Ada seorang parent datang, okay, dia datang ke sekolah, dia tanya, cikgu sekolah ni sekolah TS25 Kita pun jawab ya. Kemudian tanya, apa TS25 tu cikgu? Okay. Selalunya bila saya buat kursus-kursus cikgu-cikgu, ramai yang tak boleh nak jawab apa dia TS25 tu. Jadi hari ini saya bagi jawapan terus. Saya tak tanya, saya bagi jawapan terus. Okay. TS25 merupakan satu usaha daripada Kementerian Pendidikan kita untuk melahirkan modal insan yang unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, penglibatan pembelajaran murid yang aktif dan bermakna dengan disokong oleh kepimpinan yang berkualiti, berwawasan, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi serta komitmen komuniti yang padu. Ya cikgu-cikgu, bukan kita nak suruh cikgu hafal ni tak, tapi kita nak suruh cikgu tengok kerangka ini, dan kesemua kerangka ini kita boleh terangkan kepada parent kalau kita memahami kerangka. Pertama sekali cikgu, dalam TS25 ini ialah dia asasnya daripada sini, pemimpin berkesan. Okay, pemimpin berkesan, iaitu untuk kita melahirkan pemimpin di sekolah yang berkesan. Dan pemimpin di sini untuk TS25 dia bukan PGP, dia bukan pengetua guru besar semata-mata. Dia kita panggil sebagai SLT, Senior Leader Team. Semua Senior Leader Team, okay, termasuk dalam pemimpin yang berkesan. Begitu juga MLT. Kalau SLT ialah pemimpin kepada MLT dan guru-guru. Manakala MLT, Middle Leader Team, mereka ialah ketua-ketua panitia juga, ketua-ketua panitia juga merupakan pemimpin kepada guru-guru, terutama sekali guru-guru yang baru. Itu kita ialah pemimpin yang berkesan. Jadi ada dia punya tools dia ataupun ada dia punya ciri-ciri dia bagaimana nak melahirkan pemimpin yang berkesan. Okay, kita akan sentuh secara sepintas lalu nanti. Tetapi yang paling penting ialah berkaitan dengan guru yang berkualiti. Ini ialah peranan cikgu. Okay, guru yang berkualiti. Kalau cikgu tengok di sini, kalau kita tanya cikgu, apakah peranan guru yang berkualiti? Okay, kalau kita tengok di sini, kita akan lihat kita akan lihat 4 elemen yang utama untuk melahirkan guru yang berkualiti ada dimasukkan di sini. Kebanyakannya orang dia confuse bila kita tanya apa dia guru berkualiti, maka dia akan sebut contohnya lah yang perkara-perkara yang remeh. Contohnya guru itu mesti datang ke sekolah tepat pada waktu, mesti masuk kelas tepat pada waktu, mesti mengajar, okay, mesti berpakaian kemas dan etika dan sekolah contohnya. Tapi bukan itu sebenarnya, itu ialah perkara-perkara yang remeh-temeh bagi kita. Tapi dia dalam guru kualiti ini dia asas dalam TS25 ialah 4 perkara. Pertama sekali cikgu, kalau cikgu tengok dalam kerangka dia, iaitu dokumen standard di sini. Okay, dokumen standard. Kawalan kepada dokumen standard. Okay, saya percaya cikgu lebih arif berkaitan dengan dokumen-dokumen standard ini yang telah dimasukkan dalam kurikulum. Maka cikgu kena gunakan ataupun menjadi pakar dalam pengurusan dokumen standard. Itu yang pertama cikgu. Yang kedua ialah cikgu mesti menguasai pedagogi. Penguasaan terhadap pedagogi. Yang ketiga ialah cikgu juga mesti menguasai pentaksiran. Pentaksiran di sekolah, okey, iaitu PBD, okey, dan juga pentaksiran yang lain, PAJ, SK dan sebagainya. Okay. Dan yang keempat ialah cikgu mesti berusaha untuk mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang bermakna. Persekitaran pembelajaran yang bermakna. Okay. So saya buat rumusan sikit cikgu. Apakah peranan seorang guru? Okay. Yang pertamanya ialah peranan seorang guru mestilah menjadi pakar kepada pengurusan dokumen standard. Keduanya mesti menguasai pedagogi. Ketiganya pandai menguruskan ataupun mahir menguruskan pentaksiran.
Dan yang keempatnya, mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Itu bahagian peranan cikgu, ini yang akan kita sentuh nanti. Dan yang ketiga ialah dalam TA25 juga dia memberi satu penekanan khusus terhadap sokongan PIBG dan komuniti. PIBG dan komuniti. Bagaimana PIBG dan komuniti itu dapat membantu cikgu kalau dalam TA25 selalunya kita masuk dalam pemegang taruh. Kita gunakan pemegang taruh. Okay. Jadi apa peranan ketiga-tiga elemen? Itu peranan pemimpin di sekolah yang berkesan, peranan guru yang berkualiti, dan peranan PIBG dan komuniti ni. Peranan mereka ialah end product mereka ataupun end proses mereka. Mereka mesti melahirkan kemenjadian murid dan sekolah yang berkualiti. Itu ialah definisi kepada TS25 dan dinyatakan peranan-peranan pemimpin ataupun peranan-peranan elemen-elemen, tiga elemen utama yang ditegaskan dalam TS25 ni. Okey. Yang keduanya yang kalau di sini matlamat utama dia iaitu pertama seperti saya sebut tadi lah, memantapkan kepimpinan sekolah. Okey, dan dua memaksimalkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti, dan yang ketiga ialah penglibatan ibu bapa dan komuniti. Okey, dan ini ialah hasrat akhir. Hasrat akhir maksudnya ketiga-tiga elemen tadi yang kita gabung jalinkan ataupun yang kita gunakan secara maksimal. Pemimpin di sekolah, pengetua guru besar, PK, MLT, SLT dan MLT, sama dengan guru dan juga sokongan daripada komuniti. Kita harapkan tiga-tiga gabungan ini akan mampu untuk mewujudkan kemenjadian murid dan juga untuk melahirkan sekolah yang berkualiti. Itu hasrat yang terakhir. Okey, ini ialah yang uraian tadi yang kita sebutkan tadi. Jadi saya akan bagikan satu persatu cikgu berkaitan dengan peranan. Okey, ini saya sebutkan secara ringkas je cikgu nak. Sebab tajuk kita bukan berkaitan dengan pemimpin kualiti ini. Okey, tajuk kita bahagian guru. Tapi daripada aspek kepimpinan cikgu. Okey, pertama sekali untuk kepimpinan ni yang saya sebutkan tadi, saya ulang balik, iaitu guru besar ataupun pengetua dan juga SLT, PK dan juga MLT. Okey, iaitu ketua-ketua panitia. Mereka perlulah mempunyai visi dan misi yang jelas dan dikongsi untuk warga sekolah semua. Okey. Keduanya ialah mereka juga mesti membudayakan coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring ini diajar semasa TS25. Jadi maksudnya ialah dia bukan lagi berbentuk arahan-arahan daripada atas ke bawah selalunya. Okey, dia boleh arahan, bukan arahan, iaitu bimbingan itu boleh berbentuk setara, okey, dan juga daripada bottom ke top. Okey, itu kita dalam coaching dan mentoring kita. Okey, yang ketiganya memperkasakan senior leader team dan middle leader team mengikut bidang dan panitia masing-masing. Okey, keempat kita mesti menguasai learning walk. Learning walk ni ialah PLC juga nah. Okey, dan pemantauan berkesan. Okay, ini menguasai PLC. Okay, dan juga mahir dalam penggunaan analisis data, big data, PPM, CRU, pintas, okay, komunikasi berkesan, mengaplikasikan ataupun menggunakan aktiviti okay, yang khusus untuk value for money. Okay, dan yang keempat ialah membudayakan SKPM G2. Okay, ini ialah pemimpin berkesan. Jadi saya sebutkan secara sepintas lalu saja sebab kita nak fokus kepada peranan guru. Okay. So kita tengok kerangka ini cikgu. Okay. Peranan guru tadi yang saya sebutkan tadi iaitu antaranya yang kita kata penguasaan kepada dokumen standard ini. Ini ialah sebahagian dari peranan guru. Okey, itu. Yang keduanya sebahagian lagi ialah aspek-aspek SKPM G2. Apa dia? SKPM G2, guru sebagai perancang. Jadi ada betul. Ya. 5433. 5433. Ya. Okay.
Okey, SKPMG itu guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai dan juga murid sebagai pembelajar aktif. Okey, ini SKPMG itu mesti dalam kepala cikgu. Kita tak perlu sebut secara detail. Okey, so kita masuk kepada bahagian guru kualiti yang seterusnya. Okey. Selain daripada yang kita sebutkan tadi, cikgu, okay, maka ada lagi tambahan yang kita panggil sebagai guru kualiti ini secara umum. Okay. Pertamanya apa? Pertama sekali ialah menguasai PAK 21. Pengamalan PDPC abad ke-21 iaitu PDPC yang bermakna berpusat murid, cooperative learning, kebolehan kepelbagaian. Yang keduanya persekitaran kelas yang menarik. Okay. Persekitaran kelas yang menarik tadi yang kita sebut tadi lah, iaitu core kita tu iaitu menyediakan persekitaran pembelajaran yang menarik. Okay. Macam mana nak bagi menarik? Maka kita adakan parking lot, peta IT, traffic light dan sebagainya. Okay. Membudayakan PLC, LDP dan PBL. Seterusnya kajian tindakan, teknik PDPC yang terkini dan upgrade pengetahuan dan kemahiran. Okay. Pengetahuan dan kemahiran macam sekarang bila kita hadapi suasana PDPR tu, okay, ramai ada yang tersangkut sebabnya kurang menguasai ICT, okay, ada yang mahir, okay, yang boleh teruskan, jadi tak ada masalah. Jadi saya tengok ramai cikgu-cikgu kita, okay, dah mula menguasai kemahiran-kemahiran ICT yang mampu untuk melaksanakan PDPR di sekolah. Okey, ini saya tak mau sentuh banyak. Okay. Kita akan teruskan peranan, berfokus kepada peranan tadi, pembinaan profil. Okey, kita pergi kepada pengurusan pentaksiran tu, cikgu. Macam saya sebutkan tadi kan, iaitu salah satu peranan cikgu ialah berkaitan dengan pentaksiran. Jadi pentaksiran sini apa peranan cikgu? Selalunya cikgu dah, saya rasa cikgu dah tahu dah, pentaksiran berpusat yang kalau dulu kita pakai itu UPSR lah. Sekarang UPSR pun dah tak ada. Jadi kita akan lebih berfokus kepada pentaksiran berasaskan kepada sekolah. Pentaksiran PHJSK dan pentaksiran SEGA. Satu lagi ialah pentaksiran psikometrik. Okay. Ini semua saya rasa cikgu dah mahir dah. Memang selalu pun dia dibuat di sekolah. Dan kalau kita tunjuk di sini, ini ialah profil. Contohnya pun kita dah mahir, iaitu aspek-aspek yang kita fokuskan dalam bidang pentaksiran. Okay. Yang khasnya pentaksiran ini saya nak tegaskan ialah PBD kita ini. Okay. PBD kita ini mestilah ada kesahan dia. Okay. Kesahan berdasarkan kepada apa? Kepada tahap standard tu, okay, 1 sampai 6 tu lah. Okay, so kita buat bersama dengan murid kita untuk membuat satu penilaian umum berkaitan dengan profil murid tersebut. Okay. Dan seterusnya cikgu, iaitu pedagogi. Okay, kalau cikgu masih ingat tadi kan, dalam kerangka tu, salah satu daripada peranan guru itu ialah bahagian pengurusan pedagogi. Okay. So dalam pedagogi ini cikgu nak kena buat apa? Dalam pedagogi ini contohnya selalunya kita sebut merungkai kurikulum, unpacking the curriculum. Unpacking the curriculum ni mudah je cikgu, iaitu selalunya kita dimaksudkan ialah jangan ajar secara linear. Okey, jangan ajar secara linear. Secara linear itu maksudnya ialah ikut unit. Okey, contohnya macam kita ikut unit 1, unit 2, unit 3 dalam sukatan tu. Tapi dicadangkan bila kita merungkai kurikulum ni, kita tak ajar secara unit-unit tersebut, tetapi kita ajar secara objektif dia, apa yang cikgu nak capai dan kemungkinan yang cikgu nak capai itu berada dalam unit kedua dan juga unit ke-6. So cikgu gabungkan kemahiran ataupun pengetahuan unit kedua dan ke-6 itu cikgu gabungkan untuk menjadikan dia sebagai satu rancangan pengajaran yang digabungkan. Itu yang kita panggil sebagai unpacking the curriculum. Seterusnya, kaedah pedagogi yang berbentuk inquiry. Ini juga ditekankan ataupun diminta diterapkan di sekolah, penyelesaian masalah berasaskan projek dan aktiviti PAK 21. Sebab itulah bahasakan projek ni PBL cikgu. Dalam
ini dalam sukatan ataupun dalam khusus TS25 tu, juga ada dimasukkan juga berkaitan dengan projek PBL ini untuk diterapkan di sekolah. Yang ketiga ialah coaching instructional menggunakan SKPM G2 standard 4. Ini khas untuk cikgu-cikgu. Standard 4 tu cikgu mesti kena master, mesti kena kuasai standard 4 itu, kerana dalam penilaian apapun, terutama sekali kalau pihak Nazir ataupun pihak PPD dan JPN datang, dia mesti akan menilai ni cikgu berdasarkan kepada SKPM G2 standard 4. Seterusnya, membudayakan professional learning community, PLC. Dalam PLC kita perlu juga mengaplikasikan PLC ni. Dia tu cikgu. Kalau cikgu yang tak begitu jelas lah, tu dia ada satu buku berkaitan dengan PLC. Kalau dulu dia ada 14 tu. Cikgu boleh cari buku tu. Ni apa berkaitan dengan apakah tools yang digunakan dalam PLC. Kalau kata cikgu dapat lebih pun tak apa, ada semua orang dapat sampai 1 lebih. Diguna pakai. Tapi cikgu boleh pakai di sekolah contohnya. Cikgu boleh pilih, sebab itulah dalam pintas ada setengah sekolah dia buat untuk buat peningkatan PLC, dia pilih 3 dulu. 3 dulu, learning walk, lesson study, dan satu lagi contohnya dia pakai book review. 3 dia mantapkan itu dalam PLC. Jadi cikgu boleh pilih. Ini kita bagi autonomi kepada sekolah untuk sekolah tentukan sendiri apakah tool PLC yang baik untuk digunakan di sekolah. Gunakan learning platform. Learning platform ni yang kita sebutkan sebagai satu wahana ataupun media untuk kita berkomunikasi dengan guru-guru seperti kita gunakan sekarang ini pun. Ini merupakan learning, Google Meet juga merupakan satu learning platform yang baik yang kita gunakan. Yang seterusnya terakhir ialah 3-part lesson. Saya mula cikgu nak kongsi pengalaman saya lah jadi SIP. Bila masuk khusus SIP tu kadang-kadang istilah-istilah yang digunakan tu menakutkan. Macam TA25 juga kan. Kita dengar apa TA25 ni kan. Kita jadi panik. Dia gunakan analysis item, dia gunakan speed up. Saya panik sampai satu tahap bila saya dapat kefahaman dia tu, saya pegang satu. Happy lah. Apa pun, tema apa, tajuk apa pun, maka sebenarnya benda tu dia sama ada dia rebranding ataupun yang kita dah biasa pakai, yang dah kita biasa guna. Cuma dia memberi penjenamaan semula saja. Begitu juga dengan 3-part lesson. Saya masa mula saya khusus TS25, ni 3-part lesson disampaikan oleh pensyarah IPG. Saya fikir apa dia 3-part lesson, tak pernah dengar. Rupanya 3-part lesson itu ialah apa yang kita amalkan, iaitu yang pertama sekali di sekolah. Kalau kata kita rancangan pelajaran itu, dia ada objektif pelajaran. Objektif pengajaran. Dia ada proses dia dan juga dia ada refleksi. 3 perkara inilah yang dipanggil sebagai 3-part lesson. Itu saya katakan kalau kita dengar kita rasa panik, apa dia 3-part lesson, tapi sebenarnya itu saja. Memang pun dah dibuat dah di sekolah ataupun masa saya masuk kelas tu, memang itu yang kita amalkan. So seterusnya cikgu, ini ya panah era PDPR. Ini kalau ada masa nanti kita akan bincangkan. Sokongan komuniti pun kita akan sebut secara ringkas lah dalam peranan PIBG ini. Bekerjasama dengan sekolah mengumpulkan dana, merancang dan melaksanakan aktiviti untuk kebaikan murid, masalah kehadiran murid ke sekolah, sarana ibu bapa, kehadiran bapa dalam program penting di sekolah yang menjadi KPI KPM. Kemenjadian murid, iaitu hasil yang saya katakan tadi, tiga elemen tadi. Elemen apa? Elemen kepimpinan pengetua, guru besar, elemen guru berkualiti dan elemen komuniti dan juga PIBG. Gabungkan ketiga-tiga ini, main peranan sama-sama dan untuk menghasilkan kemenjadian murid. Inilah kemenjadian murid, iaitu murid terlibat dalam PDPC dan juga kurikulum secara aktif, berani memberi pendapat dan menyelesaikan masalah. Murid melahirkan murid yang kreatif dan inovatif, dan juga murid dan mampu untuk melaksanakan aktiviti kurikulum dan kurikulum
yang aktif di peringkat sekolah, daerah, negeri dan juga antarabangsa. Ini yang dimaksudkan oleh kemenjadian murid terjeruh. Okey, seterusnya ialah kemenjadian murid ini juga dikatakan mestilah berlandaskan balik kepada guru tadi, iaitu guru tadi mestilah menggabungkan dalam dokumen standard, dalam pedagogi dan juga dalam pentaksiran untuk kita melihat kemenjadian murid yang untuk melahirkan profil kita tadi, profil murid kita tadi. Okey, ini saya katakan ini ialah ciri-ciri umum, ciri-ciri umum yang yang perlu ada di kalangan guru-guru. Tapi saya nak tarik perhatian cikgu-cikgu. Okey. Pertama sekali saya takut cikgu tak apa faham tentang peranan guru tadi. Saya nak uraikan sikit lagi, mungkin nak satu rumusan. Pertama sekali cikgu berkaitan dengan peranan guru di sekolah. Pertama sekali pengurusan ataupun penguasaan kepada pedagogi. Okey. Keduanya ialah pentaksiran dan ketiganya ialah dokumen standard dan keempat ialah penguasaan kepada membudayakan SKPM G2. Okey. Dan kelima ialah PAK 21. Kita tak boleh lari PAK 21. Okey, iaitu mesti menguasai PAK 21. PAK 21 cikgu sebenarnya kadang-kadang setengah orang dikeliru apa dia PAK 21. Okey. PAK 21 sebenarnya ialah pengurusan kepada 4C. Pengurusan kepada 4C. Okay. Apa dia 4C itu? Komunikasi, kolaborasi, critical thinking, creative thinking. Okey, itu yang dikatakan sebagai 4C. Ada setengah orang kata 6C, 7C terpulang lah, tapi basic asas dia ialah 4C. 4C ini cikgu mesti melaksanakan dia semasa di dalam PDPC cikgu. Pengajaran, okay? PDPR cikgu mesti ada. Tapi bukanlah sentiasa empat elemen ini sentiasa kena ada dalam satu proses pengajaran pembelajaran. Tidak. Okay, setengah cikgu dia keliru, dia kata kena sentiasa ada kan? Tidak cikgu. Okay? Cikgu boleh ambil 2, cikgu boleh ambil 3, cikgu boleh gunakan 1 mengikut kepada keperluan ataupun objektif yang cikgu gunakan dalam semasa dalam. Kita bayangkan dalam proses cikgu bayangkan dalam proses PDPC cikgu di kelas. Okey, di kelas kita mulakan dengan komunikasi, contohnya komunikasi, okay? Iaitu untuk membolehkan bagi cikgu sebagai seorang facilitator, cikgu mestilah berusaha supaya murid-murid cikgu berkomunikasi dengan baik. Kalau bahasa Inggeris guna bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu guna bahasa Melayu, kalau sains dia guna laras sains, sejarah guna laras sejarah. Dia mampu untuk melaksanakan ataupun mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Sebab ada setengah cikgu contohnya, baru-baru ni saya baca dalam Facebook juga, iaitu dia kata PDPR, dalam PDPR dia kata anak dia cakap pun cikgu tak dengar. Cikgu tak boleh dengar, dia kata. Tapi dia kata kalau bukan PDPR, dia kata bukan main dengan suara dengan kuat apa semua, dia kata. Tapi dalam PDPR suara dia perlahan, menjadi perlahan dan dia tak aktif. Peranan kita di sekolah cikgu, bila dalam komunikasi ini maka kita mesti pujuk ataupun kita mesti gunakan kaedah-kaedah tertentu supaya pelajar-pelajar tadi boleh berkomunikasi dengan baik. Baik berkomunikasi dengan siapa? Dengan kawan-kawan dia, dengan guru-guru dia. Okey, dia mampu untuk melahirkan idea-idea dia. Itu yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kolaboratif. Kolaboratif ini ialah dia mampu untuk bekerjasama dalam satu team player untuk melahirkan pelajar-pelajar individu yang mampu untuk mainkan peranan dalam team player. Macam mana kita buat? Contoh, saya bagi contoh. Okay. Contohnya katakan cikgu nak buat satu aktiviti berkumpulan. Okay. So 6 orang berkumpul atau 4 orang berkumpul dalam satu kumpulan. Okay. Bila kumpul situ tak semestinya kita anggap sebagai kolaboratif lagi cikgu. Sebab mereka tak ada kerjasama lagi. Sebab itu meja-meja kita di sekolah sekarang ni kita galakkan supaya jangan gunakan meja secara individu. Seorang dalam peperiksaan. Kita gunakan kita kata susunan PAK 21.
Susunan PAK 21 tu untuk apa? Untuk mereka menggalakkan mereka berkomunikasi dan juga berkolaboratif. Selalunya di dalam kelas je kita dapat kena pasti bila kita suruh buat kerja, dia akan kita kata bahasa mudah hang tolak aku tolak hang lah. Kan itulah maksud dia kan. Tapi kalau kita gunakan kaedah PAK 21, okey, pertama sekali contohnya kita mungkin boleh gunakan Wheel of Fortune. Okey, Wheel of Fortune iaitu di depan apa kelas kita tu kita buat satu bulatan wheel tu. Okey, 4 orang ni akan datang. So tiap kali dia pusing maka dia akan berhenti di peranan dia. Kalau dia pusing itu peranan dia sebagai penulis, maka dia akan jadi penulis. Panggil pula pelajar yang kedua, pusing pula Wheel of Fortune tadi. Bila dia pusing tadi, maka dia jadi pembentang, maka dia akan jadi pembentang. Okay. Pusing pula, maka bila dapat dia akan jadi orang yang gallery walk, membuat gallery walk. Contohnya, maka dia akan jadi gallery walk. Jadi bila dia balik ke tempat dia, maka dia dah tahu peranan masing-masing. Itu ialah konsep kolaboratif yang kita nak tekankan kepada pelajar. Jadi tidak ada unsur-unsur hang kata kat aku kata kat hang, sebab dah tahu peranan masing-masing. Dan bila mungkin berlaku dengan lesson yang kedua, bila cikgu masuk sekali lagi, cikgu boleh ubah pula peranan tu. Okey, ubah peranan tu. A tadi bukan saja penulis tetapi dia sebagai pembentang. Begitulah seterusnya. Okay. Yang ketiga, C yang ketiga ialah critical thinking. Critical thinking ni cikgu ialah melahirkan murid-murid yang mampu untuk berfikir secara kritikal. Okay. Kaedah kritikal yang paling mudah saya bagi contoh cikgu. Contoh dia ialah yang paling mudah ialah satu cerita berkaitan dengan seorang yang memandu di waktu malam. Okay. Waktu malam memandu dalam keadaan hujan yang lebat. Dalam keadaan hujan yang lebat, dia sedang pandu dalam hujan lebat, tiba-tiba dia melalui satu bus stop. Okay, satu bus stop dan dia tengok ada 3 orang di situ. Pertama sekali seorang tua yang sakit. Seorang tua yang sakit penat, dia tengok batuk sejuk kan, dia semua sejuk. Okay, kalau tak hantar ke hospital dia mungkin mati. Contohlah ini cerita saja. Yang kedua ialah rakan dia, kawan dia yang cukup akrab yang pernah menyelamatkan nyawa dia dulu. Dia tengok yang kedua, kawan dia sedang tunggu di bus stop. Yang ketiga ialah dia andaikan pemandu ni lelaki. Okey, dia andaikan seorang perempuan yang merupakan perempuan yang sangat dia minati, bakal isteri dia. Okey, dia minat sangat kepada ni perempuan tadi. So ada 3 orang. Soalan dia ialah yang mana kalau sekiranya kereta tu hanya boleh bawa seorang saja, kereta tu boleh bawa 2 orang, pemandu dengan seorang lagi, dia nak bawa siapa? Dia nak bawa orang tua tu kan? Dia nak bawa kawan dia kan? Dia nak bawa gadis idaman dia kan? Kalau kita tanya pelajar-pelajar. Okay? So semua jawapan betul ya cikgu. Kan? Semua jawapan kita terima. Kita nak tengok arah sekepak dia macam mana. Okay? Dan soalan ini dikemukakan kepada 200 orang eksekutif. 199 jawapan berbeza. Seorang saja yang dikatakan memberi jawapan yang terbaik. Okay? Kalau kata lama saya akan tanya cikgu lah, minta pandangan cikgu. Atau cikgu boleh respon? Ada cikgu nak respon tak? Okey, kalau tak ada saya terus bagi jawapan tu. Dia kata, saya akan serahkan kunci kereta tadi kepada sahabat saya. Sahabat saya akan bawa orang tua tadi pergi ke hospital. Saya akan duduk bersama-sama dengan gadis idaman saya di bus stop tadi menunggu bas. Dan jawapan itulah menyebabkan orang yang bagi jawapan tadi dipilih dalam syarikat itu sebagai eksekutif yang baru. Okey. Itu kita kata sebagai critical thinking. Critical thinking, berfikir di luar kotak. Okey. Dan creative thinking yang terakhir, C yang terakhir, okey, creative thinking ialah pemikiran kreatif. Selalunya kita tengok dalam Facebook, dalam TikTok pun banyak cikgu, iaitu macam apa dia buat kita kata dia menunjukkan penggunaan kepada
alat-alat lah kita tengok yang biasa je, dia panggil apa, life hack kan, life hack kan. Kadang-kadang kita tengok pun lah sepatutnya benda ni biasa aja kan, tapi dia boleh menjadi satu benda yang lain. Contoh yang paling mudah macam botol apa, minuman lah, okay? Botol minuman 7up ke apakah, dia potong dan dia buat pasu bunga kan. Itu pun dianggap sebagai kreativiti kepada guru-guru. Okey, so saya nak sebutkan balik kepada pembelajaran abad ke-21 tadi. Pembelajaran abad ke-21, kalau orang tanya cikgu, jawab 4C pun dah cukup dah. Okey, 4C pun dah cukup dah. Ini dia buat secara detail. Okey, tapi sebenarnya dalam PAK 21 hanya 4C saja yang kita fokuskan. Okay, 4C yang saya sebutkan tadi lah. Okey, ini dia. Ini dia 4C yang saya sebutkan tadi, iaitu ciri-ciri pembelajaran abad ke-21: komunikasi, critical thinking, collaborative dan juga creative thinking, dan ditambah kepada 1N. 1N tu nilai lah. Okey, nilai. Okey, nilai yang perlu diterapkan untuk penjadian murid lah. Jadi kita jalinkan secara berdasarkan kepada tahap-tahap tertentu. Okey, dan tahap-tahap dalam PAK 21 cikgu, sebab tu kita nak bagi cikgu kefahaman, sebab banyak sekolah yang keliru, kadang-kadang dia nak buat PAK 21 tu dia terus pergi kepada tahap 4. Tahap 4, okey. Contohnya dia terus nak buat satu bilik PAK 21. Okey. Dia sepatutnya benda itu tak berlaku, kecuali cikgu dah ada ataupun dah ada kemudahan untuk tahap 1, 2 dan 3, barulah kita teruskan kepada tahap 4. Okay. So tahap 1 tu kita perlu mantapkan dulu. Apa dia tahap 1? Tahap 1 ini yang kita katakan sebagai PLC tu. Okay. PLC tu contohnya macam mulakan di sekolah itu melalui parking lot. Okay. Sediakan quiet signal, behavioral chart, class rule, punch card, stationary tools kit, okay, display area, cluster seating, LCD, visualizer, learning zone. Ini untuk tahap 1 je. Cikgu selepas mantapkan tahap 1, baru kita gerak kepada tahap 2. Okay, tahap 2 apa dia? Yang kita kata tadi. Okay, collaborative strategies, okay, fun learning, formative assessment as learning, high order thinking skill, okay, thinking tools. Ini baru tahap 2. Masuk kepada tahap 3, PBL. Okay, kita fokus kepada PBL, problem based learning, project based learning dan sebagainya lah. Tahap 4 baru kita sediakan satu kelas kalau ada. Okay, yang kedua ialah penggunaan ICT di dalam kelas. Itu tahap 4. Tapi ada setengah sekolah dia terus lompat kepada tahap 4, walhal tahap 1, 2 dan 3 tak itu mantap. Jadi itulah salah satu daripada kegagalan yang kita lihat banyak sekolah-sekolah yang cuba nak mengamalkan PAK 21. Okey. Saya nak sebut sekali lagi cikgu berkaitan dengan peranan tadi. Kadang-kadang kita tak begitu fokus berkaitan dengan nak yang ini dipanggil sebagai connecting the dot. Connecting the dot cikgu. Apa dia connecting the dot dalam TS25? Connecting the dot dalam TS25, kalau kita tengok pertama sekali cikgu, kalau dalam TS25 tu dia ajar macam-macam. Dia ajar benda-benda yang ada, benda-benda yang baru dan juga ada benda-benda yang lama yang saya sebutkan. Kemungkinan yang paling utama yang baru ialah pintas. Okey, pintas. Ya. Ini saya terang secara ringkas lah, sebab kalau nak terang pintas secara detail kita perlukan satu slot lain lah kan. Okay, saya rasa cikgu semua dah lihat dah pintas. Okay. Pintas tu mengapa dia perkenalkan pintas? Itu soalannya pertama. Ya. Jawapan dia diperkenalkan pintas sebab yang ialah dia mengajar mengenai satu-satu aktiviti itu perlulah berfokus. Berfokus maksudnya ialah pertama sekali dia mesti based on data. Itu dalam TA25. Bila cikgu nak buat sesuatu aktiviti di sekolah, pertama sekali dia mesti based on data. Katakan cikgu kata, okey cikgu minta kebenaran daripada guru besar. Okey, saya
bahagian BM cikgu, kita nak buat satu program. Program apa? Program bacaan pagi. Ini untuk kita nak relate kepada pintas tadi, bacaan pagi. Okey. Kalau zaman dulu cikgu kata okey terus buat. Tapi dalam TS25, sekolah-sekolah TS25, cikgu mesti based on data. Pertama sekali data diperolehi. Cikgu kena terang mengapa cikgu nak buat program bacaan pagi. Bacaan pagi itu saya nak buat sebab saya dapati data menunjukkan bahawa sebanyak 60% murid-murid kita tidak boleh membaca dengan lancar. Cikgu ambil data daripada mana? Saya ambil data daripada soal selidik. Tu. Okey, dia punya rangkaian dah. Tunjukkan data tu cikgu ambil daripada mana? Daripada soal selidik. Saya ambil data daripada perhatian. Okey, saya mengambil data daripada soal ni, daripada kajian tindakan yang saya buat. Berapa ramai cikgu? 60% tu berapa ramai? Kita letakkan kata 60% itu ialah 40 orang contohnya. Okay. Kalau 40 orang, okay. Barulah kita buat program berdasarkan kepada lajur tu. Ada 13 lajur tu cikgu. Okay, saya tak tunjukkan 13 lajur pintas tu. Okay. Kemudian kita kena tengok apa punca pelajar-pelajar ini tidak boleh membaca dengan lancar. Apakah intervensi yang kita akan laksanakan dalam program untuk bacaan pagi ni. Itu konsep dia cikgu sebagai seorang SLT ataupun MLT. Satu tools dalam TS25. Soalan kan? Ada soalan kan? Tak ada. Okay. So saya sentuh satu tools dalam TS25 ialah dia ajar bagaimana untuk kita mendapatkan data dan menganalisis data. Semua aktiviti mesti berdasarkan kepada data. Pertama. Keduanya ialah bila cikgu hadapi masalah. Bila cikgu hadapi masalah, dia mengajar kita bukan lagi arahan, tetapi kita gunakan coaching and mentoring. Coaching and mentoring. Okay. Apa beza coaching dengan mentoring? Coaching ialah kita setara dengan dia. Coaching kita setara dengan dia. Okay. I coach you. Okay. So kita tunjukkan, cikgu boleh tunjukkan apa kaedah-kaedah tertentu. Okay. Tapi ataupun dengan kata lain ialah coach ini kita nak dia, kita bayangkan sebagai dia sebagai coach bola sepak. Coach bola sepak cikgu kadang-kadang dia bukan hebat mana pun. Okay, dia tak boleh sampai ke peringkat antarabangsa contohnya. Tapi bila dia latih anak murid dia tadi sampai ke peringkat tahap yang lebih tinggi daripada dia. Itu kita panggil sebagai coaching. Cikgu nak ni coach cikgu ni lebih hebat daripada cikgu. Kalau cikgu bukan sebagai guru cemerlang, maka dia mungkin boleh sampai cikgu cemerlang. Itu contoh dia. Mentor, kalau mentor ni ialah dia tu memang dah tinggi dah. Coach tadi tu dia memang dah tinggi, dia sebagai mentor. Dia bukan sebagai coach, dia sebagai mentor. Jadi mentee, dia panggil mentee dia. Mentee dia mesti berusaha untuk menjadi seperti diri dia, seperti diri mentor tu. Sampai tahap tu saja. Itu beza coaching dengan mentoring. Dan coaching dengan mentoring ni dia punya tools dia yang utama ialah penyoalan. Kita tak bagi idea kepada dia. Okey, sebagai contoh, bila cikgu berjumpa, katakan saya sebagai ketua panitia, contohnya saya sebagai ketua panitia, saya berjumpa dengan cikgu BM, ketua panitia BM, saya jumpa dengan cikgu BM. Okey, kalau dulu dia pakai UPSR lah. Okey, katakan peratus UPSR ataupun peratus peperiksaan akhir tahun tu pelajar-pelajar jatuh. Okey, kelas dia jatuh. Saya sebagai ketua panitia. Okey, kita tak boleh directkan bagi tahu dia dalam coaching mentoring lah. Okey, kita tak boleh direct salahkan dia. Okey, pertama sekali kita buat apa? Kita buat penyataan masalah. Cikgu berdasarkan kepada data yang saya tengok ni, pencapaian anak murid cikgu ni nampak kurang memuaskan cikgu. Apa komen cikgu? Kita kena buat soalan, kena bagi soalan. Dia kata dia apa, saya pun nampak. Berapa ramai cikgu?
ni yang apa tak boleh baca contohnya kan. Dia semua dia pada kurs kita mesti menggunakan soalan. Sehingga dia pembinaan soalan ini kita panggil gunakan kaedah GROW. Dalam T25 dia ajak macam mana GROW. Goal GROW. Goal ni goal matlamat kita, reality di mana kita berada sekarang, O opportunity, dan W way forward. Apa yang cikgu nak buat? Okay. So saya dah 9 minit lagi cikgu. Okay. Ini saya nak kongsikan secara umum apa yang saya sebutkan tadi. Tapi sebagai satu rumusan cikgu, konsep TA25 tadi seperti yang saya sebutkan ialah pertama sekali ialah satu usaha Kementerian Pendidikan kita, okay, untuk menggabungkan tenaga kepakaran di sekolah, okay, untuk meningkatkan pemimpin untuk melahirkan pemimpin yang berkesan dan untuk mewujudkan guru-guru yang berkualiti, dan juga untuk menggunakan sokongan daripada PIBG dan komuniti, okay, untuk melahirkan kemenjadian murid dan sekolah yang berkualiti. Itu definisi kepada TA25. Kalau saya boleh kata definisi lah. Okay. Kalau kita cerita secara mudah pun macam tu juga lah. Orang katanya apa peranan pengetua, saya tak mau cakap. Guru besar, okay, itu bahagian pemimpin berkesan. Tapi bahagian guru berkualiti. Guru berkualiti pertama sekali ialah mesti penguasaan dalam dokumen standard. Kuasai dokumen standard cikgu. Kedua, pedagogi. Okay. Pedagogi apa yang kita sebutkan tadi? Saya sebutkan dalam pedagogi ada apa? Ada PLC, ada PAK21, ada SKPMG2 dalam pedagogi. 3 pecahan dia. Okay. PLC, pedagogi, dan juga PAK21. Kuasai dia. Okay. Kemudian pentaksiran. Pentaksiran ialah kalau tak ada UPN ni pentaksiran berpusat, sekarang ni pentaksiran sekolah dan juga PBD, PAJSK dan sebagainya. Itu penguasaan kepada pentaksiran. Dan yang keempat ialah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Persekitaran pembelajaran bermakna fokuskan kepada PAK21, di mana di situlah terletak 4C dan juga fun learning. Okay. PSC dan juga fun learning terletak di situ. Sekiranya cikgu mantapkan yang itu, maka cikgu adalah guru yang berkualiti. Okay. So balik kepada tadi, apa tools yang kita gunakan? Kalau saya ingat kita tak ada ruang yang banyak, maka saya boleh sentuhkan secara ringkas saja. Okay. Apa dia tools dia? Okay. Tools yang pertama sekali ialah pemantapan kepada PAK21 dengan 4C1N tadi. Okay. Itu yang pertamanya. Dan juga membudayakan PLC di sekolah. Macam saya kata PLC ada asas dia ada 14. Okay. Cikgu boleh pilih 3 dulu kan. Dan yang keempatnya ialah penguasaan kepada pintas. Satu yang saya terlupa tadi nak sebutkan berkaitan dengan pintas, ada soalan daripada sekolah yang bertanya, okay, bila kita dah ada pintas, okay, kita nak kena buat ada perancangan strategik. Perancangan strategik. Okay, sebab dah ada pintas, sebab ada sekolah juga berlaku di utara juga, iaitu bila Nazir turun, mereka tunjukkan pintas, Nazir tak terima. Bukan tak terima pintas tu, tak terima kepada ini. Dia kata, Pak Nazir kata pintas ialah perancangan jangka pendek. Sebab kita tahu pintas kita buat 3 bulan cikgu. Kan, 3 bulan kita buat satu pintas, 3 bulan kita buat. Dia kata jangka panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan, tak ada. Sebab kita terlepas pandang itu. So kita perlu buat perancangan strategik untuk 3 tahun. Okey. Dan daripada perancangan strategik itulah kita cabut dan kita jadikan sebagai pintas. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, yang saya hadapi juga di sekolah, iaitu mereka kata semua kena buat kan, semua panitia kena buat kan. Itu mereka keliru sebab pada tahun pertama pelaksanaan cikgu, memang kita hanya fokus kepada satu-satu panitia, kita fokus kepada, bukan panitia, kita fokus kepada satu-satu bidang yang kita nak kuasai, bidang yang kita nak baiki tu. Okay. Dalam pintas tu dia ada satu dua itu, apa bidang yang kita nak buat peningkatan. Okay. Tapi bila cikgu dah sampai kepada tahun 2, 3 dan seterusnya, okay, maka dia nak kita membudayakan kaedah
pembelajaran kaedah aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan. Macam saya kata tadi, setiap kalau sekiranya panitia BM, BI, okey, ni matematik dan sains nak buat satu-satu program, dia mesti bentang daripada aspek pintas. Dia mesti bentang daripada aspek pintas. Okey, jadi mesti hantar kepada guru besar semua pintas yang dia nak buat. Maksudnya bukan ada satu pintas yang khusus. Pintas yang khusus itu kalau sekiranya pihak sekolah tu nak buat satu program yang besar. Okay, program yang besar mungkin di bawah kurikulum kah, di bawah HEM kah, okay, dia ada satu pintas dari yang tersendiri. Nah, itu kadang-kadang berlaku salah faham di sekolah. Sebab dia nak budaya, maksudnya semua budaya. Okay. Yang ketiganya, setiap pintas mesti bermula dengan data. Okay, bermula dengan data. Kalau kita nak mula, setengah sekolah juga macam apa saya hadapi di salah sebuah daerah bila saya turun pergi semasa permulaan kepada pengenalan pintas di sekolah. Yang pertama sekali dia buat ni SWOT analisis dia buat. Lepas tu bila dia pilih nak buat bidang fokus di dalam pintas, okay, cikgu, tiba-tiba tak ada yang dia bentang dalam SWOT analisis. Saya kata sebab apa you buat yang ni, tajuk ni. Okay, dia kata ni perlu apa semua. Bila you perlu, mengapa you tak ada dalam SWOT analisis? Okay. Dia tersilap. Sebab tu saya kata connecting the dot tu penting. Dia bermula dengan mengapa dia suruh buat SWOT analisis. Sebab daripada SWOT analisis itulah kita cabut dan kita jadikan pintas 3 bulan. Habis pintas 3 bulan ni kalau berjaya, cabut lagi daripada SWOT analisis tu, buat pintas yang kedua. Cabut lagi, buat pintas yang ketiga. 3 bulan, okey, habis setahun. Kalau ada lagi dalam SWOT analisis yang perlu, maka itu kita guna pakai dalam SWOT analisis itu dalam tahun yang seterusnya. Tahun yang baru kita ambil lah. Ada 3 SWOT analisis ni dah selesai dah, so ambil yang seterusnya. Itu dia punya connecting the dot. Okey, itu yang kedua, iaitu menggunakan SWOT analisis. Okey. Yang kedua saya sebutkan tadi, yang ketiga saya sebutkan tadi, iaitu penggunaan coaching and mentoring. Data, SWOT analisis, coaching and mentoring. Okay. Ini dia perlu jadi amalan. Keempat, PLC. Kelima, TPAK 21. Okay. Semua tu cikgu, kalau kita nak bincang memanglah satu yang besar. Okay. Tapi ini nak Haji nak buka minda cikgu saja untuk connecting. Cikgu dah ada buat lah, saya percaya cikgu buat lah. Okay, berkaitan dengan apa TA25, kemungkinan nak bagi bertambah mantap PSC. So saya ada 2 minit lagi. Saya ingat saya nanti kat sini mungkin ada soalan-soalan yang cikgu nak kemukakan. Saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Silakan. Baik, majlis melakukan jutaan terima kasih kepada Encik Izmar bin Jamaluddin atas segala penerangan dan pengetahuan baru yang dikongsikan bersama kita sebentar tadi. Ada soalan daripada guru-guru? Boleh tanya. Okay, bagi pihak saya sebenarnya dalam banyak-banyak yang saya dengar tadi tu, saya tertarik dengan berkenaan dengan critical thinking tadilah, yang berkenaan dengan bawa kereta sampai antara 3 pilihan tu. Yang tu saya sendiri masa tu tak terfikir pun yang jawapan yang dibagi tu macam menarik. Saya tak fikir. Jadi memang yang tu satu benda yang benda tu sebenarnya bukan semua orang ada idea untuk penyelesaian masalah macam tu kan. Itu dia, bila ada masalah yang macam tu, kita kadang mungkin betul tindakan kita, mungkin dia akan menjadi satu tindakan tu yang akan membawa kepada yang sama ada kebaikan atau keburukan lah kan. Okay. Jadi menarik untuk kritikal tu, saya sangatlah tertarik. Okey, seterusnya baik, ada soalan daripada cikgu yang lain? Dia pun tak mau tanya ke? Itulah. Tak mau tanya cikgu. Dia pemalu. Ustaz tanya report. Saya minta maaf sebab saya tak tahu ni. Pertama sekali pengetahuan sedia ada cikgu. Kan tu saya kata kalau selalu saya buat khusus saya akan tanya dulu pengetahuan sedia ada. Kali ni kita terus direct. Kita buat daripada the zero knowledge lah.
Kan? Sekejap macam ni Cik Izman. Okey, Ya. saya feedback balik sikit lah nak. Ya. Okey, Cik, saya komen sikit lah. Saya bagi sikit baik. Assalamualaikum. Terima kasih pada Cik Izmar yang sudi ya untuk perkongsian ilmu hari ni. Sebenarnya SK Syawang ni depa tak berapa nak kita kata perasan lah, sebenarnya berjalan dah TS25, cuma tahun ni baru dinobat sebagai TS25 disebabkan sebenarnya sebagai program-program yang telah dijalankan tu semua melibatkan TS25. Kami terlibat dengan program aspirasi di bawah program bawah PPD tu. Jadi bila Cik Isman kata kalau TS25 melibatkan data, sebenarnya memang semua data mereka bagi kat saya, mereka tak perasan itu adalah TS25. Jadi sebenarnya mereka bila Cik Isman kata pintas, mereka memang tak nampak tu apa dia pintas. Kan? Sebenarnya mereka buat dah pintas tu, tapi mereka tak perasan dia kata pintas tu cuma ada 13 kolom. Kan? Tapi kalau OPPM mereka faham, pintas mereka tak nampak lagi. Okey, tapi ketua-ketua panitia yang bawa aspirasi tu mereka dah nampak lah. Cikgu-cikgu yang terlibat, data nak kena bagi, berapa orang yang murid yang tak boleh baca, berapa orang murid yang tak boleh lepasi tahap. Semua dah mereka dah buat. Cuma hari ni bila Cik Izman dah terang tu, saya rasa lebih mantapkan lagi lah pengetahuan mereka dalam TS25. Cuma macam PLC tadilah. PLC tu masih lagi kita dalam keadaan yang orang kata masih lagi kurang mantap lah. Tapi kita buat kan, kita buat coaching pementoran tu, coaching and pementoran tu kan. Yang tu je yang masih lagi kita dalam proses nak budayakan. Tu. Ada orang lain nak feedback, tolong feedback. Cikgu yang cakap nak boleh apa cakap semua. Tanya Cik Izman ni orang lama ni. Peluang. CLM kita tu ya, tanya. 25 Apa dia Susana? CLM yang cabaran literasi membaca tu kira termasuk dalam PS 25 lah kan? Boleh? Ya. Pintas 25 lah tu yang kita buat tu. Betul lah. Pintas tu maksudnya kita ambil budak yang tak boleh baca tadi, kita buat dia punya beberapa orang yang tak boleh baca tu kita dah buat dah tu pintas tu. Pintas tu kita ambil jumlah tempoh per bulan. Ya. Per bulan untuk bagi budak tu baca. Betul. Ustaz dia faham dah, dia pun yang tak faham ni. Betul lah kan? Saya kata betul lah kan? Betul. Itu saya katakan. Betul sana, betul dah tu, betul ya, dah. Dia kadang-kadang cikgu di sekolah, kadang guru besar dia faham dah, okey. Tapi guru lain yang perlu diberi kefahaman tu. Okay, macam GB kan dia dah tahu dah kan. Kemudian cikgu-cikgu kadang sebab apa? Bukan tak tahu, dia tak connecting the dot. Tak connecting the dot kan. Dia tak connecting the dot tu. Yang jadi kekeliruan. Okey, tapi itu pentingnya SLT. Okey, jangan bergantung kepada guru besar semata-mata. fikir pun kena jawab juga, kan? Kena tahu juga, kan? Itu kita tak sebut lagi OPPM, OPOP, OPTP kan? Tu saya kata kalau kita nak, maksudnya kita kena satu slot yang lain lah kan, nak untuk uraikan. Tapi saya tanya satu dia, ni TA25 kohort ke berapa yang Asyik Awang? Kohort ke-6. Kohort ke-6 dah? Duduk jalan lah. Modul dia dalam proses mengupayakan SLT, MLT lah ni. Tu yang bagi taklimat tu. Ya. Ada soalan lain tak? Tanya PDR macam nak jalankan, tanya Cik Izman. Tentang kohort tu tak berapa nak jelas, boleh terang sikit tak? Kohort saya tak berapa tahu sangat. Kohort cikgu dia mudah je, iaitu dia mula pada tahun saya tak ingat tadi yang presentation awal tadi tu kan. Presentation awal tu dia berdasarkan pada kohort lah. Okey. Dia kohort 1 dia tahun dia berapa? Maksudnya dah berapa tahun dah benda tu TA25 tu berjalan. Kohort 1 maksudnya dia baru dipilih tahun ni, maka dia akan mulakan dengan kursus. Okay. Kalau kata kohort 6 tu maksudnya dah 6 tahun lah TA25 tu berjalan. Okey, Cikgu Sana? Maksudnya dia peringkat-peringkat dia lah kan? Maksudnya peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, 6, sampai 6 dia sampai berapa kohort? Dah tahun maksudnya ni SK Asyik Awang telah masuk kohort 6. Ya. Ha.
Kok kena maksudnya dah 6 tahun dah menjadi TA25. Faham. Betul kan ni Aisyah ataupun Ya, tahu ni. Ya. Tahu ni lah. Saya nak tanya agak Ya, sudah. berkenaan dengan itulah macam yang kita ada 4C tu. Ya. Komunikasi, communication, collaboration, critical thinking dengan creative thinking. Ya. Okey, maksudnya sekarang ni kalau cikgu mengajar, kebanyakan komunikasi dengan kolaborasi tu kita boleh ada memang selalunya boleh buat lah. Ya. Tapi dari segi critical thinking dengan creative thinking tu Ya. macam tambah kalau murid sekolah rendah kan. Ya. Saya kalau cikgu pendidikan khas ni, murid pendidikan khas ni, Ya. dia limited tu dari segi tambah critical thinking yang saya nampak macam susah sikit macam critical thinking lah sebab dia akan banyak sekolah rendah pun banyak yang dia akan macam mana ni cikgu, macam mana ni cikgu, macam banyak terlalu bergantung pada cikgu kan. Ya, betul. Kita yang kadang-kadang kita tanya soalan dia pun minta balik jawapan tu kat kita, dia pun tak pernah fikir kreatif pun tak ramai lah. Kalau macam aliran perdana mungkin dia orang boleh kreatif kalau dia orang tambah bila duduk di rumah ni duduk tengok segala YouTube apa macam hack tu mungkin dia boleh kreatif lah kan. Ya. Kritikal tu saya nampak macam susah juga nak dapat. Jadi kalau Cik Nima punya pendapat lah sebagai orang yang berpengalaman banyak tu, ada tak macam idea macam mana kita nak bagi budak ni critical thinking dia tu macam develop kan? Ya. Critical thinking di sekolah cikgu, kita boleh gunakan iaitu sebagai bentuk tersirat. Kefahaman tersirat. Contohnya kita bagi satu cerita, macam saya kata tadi lah kan, kita bagi satu cerita paling mudah kita katakan cerita arnab dengan kura-kura. Semua orang tahu kan cerita arnab kura-kura kan? Perlombaan antara arnab dengan kura-kura. Siapa menang cikgu? Kura-kura. Kura-kura. Kita kata kereta zaman kita lah kan, kura-kura menang. Tapi ada juga setengah orang kata kemungkinan kura-kura menang, kura menang tahu. Ada setengah juga mungkin budak-budak dia kata arnab menang. Kita kata siapa menang, dia kata kita katakanlah dalam PDPC kita cerita mengenai arnab dan kura-kura, arnab tidur apa semua. Dia salah seorang budak dia kata arnab menang cikgu. Kita kata sebab apa kamu kata arnab menang? Kita tanya soalan kepada dia. Dia mungkin bagi jawapan yang berbeza. Nampak tak? Dia mungkin kata contoh pertama sekali dia kata arnab tak tidur. Arnab kalah tu dia dah sedap bahawa dia tidur. Dia tak tidur. Dia mungkin kata arnab tu dia duduk atas kura-kura tu. Dan bila dah sampai garisan penamat dia lompat dan dia terus pergi ke garisan penamat. Kedua lah. Yang ketiga pula dia kata sekarang kita tak pentingkan pemenang dia cikgu. Mereka bekerjasama. Bila sampai ke sungai, maka arnab tu akan bawa kura-kura tadi melintas sungai tersebut. Dan bila sampai ke darat, arnab tu bawa kura-kura pergi bersama-sama. Itu team building kan. Team building kita ajak macam tu. Itu maksudnya ialah pemikiran kreatif kreatif kita tu, kita timbulkan soalan dan kita beri pelajar-pelajar untuk menjawab soalan berdasarkan kepada kefahaman mereka sendiri. Sebab tu dalam kebat dia kata tidak ada soalan yang salah. Kan? Satu lagi sampai yang kata kebat tidak boleh diajar. Saya pernah dulu ikut satu presentation dari Timur-Leste, dia kata kebat tidak boleh diajar. Saya pun confused juga. Kan? Sebab apa? Sebab bentuk macam ni lah, iaitu pemikiran jawapan-jawapan yang kreatif ini kita tak boleh bagi ini jawapan yang betul. Sebab semua jawapan adalah betul. Itu yang kita perlu terapkan di dalam kelas. Ada soalan lain? Ada Cik Izman. Ya. Macam saya, kami sebagai AKP, apa peranan kami dalam PS25? Itu soalan yang baik. Sebab tu saya sebutkan tadi. Dalam bahagian peranan tadi, peranan sebagai guru, kan? Peranan sebagai panitia. Panitia ialah di dalam MLT.
Okey, peranan panitia adalah MLT sebab SLT ialah penolong-penolong kanan. Cikgu Fazira panitia apa? Saya AKP. Ya? AKP. Oh, AKP. Bantu pengurusan. Oh, ya. AKP peranan dia pertama sekali ialah bahagian kita kata sebagai apa saya nak kata, sebagai supporting team. Okey, supporting team ni maksud pertama sekali ialah macam saya kata tadi, bila orang tanya, parent datang tanya, TA25 ni apa? Cik Fazila dah boleh jawab. Kan? Ni sekolah ni macam saya sebutkan tadi kan, ada 3 elemen tadi. Okey, bagaimana mereka buat sekurang-kurangnya macam tu. Bukan mengetahui secara detail. Okey, kalau orang tanya Cik Fazila pintas apa dia? Cik Fazila tak tahu pun tak apa. Okey, sebab Cik Fazila tidak terlibat secara langsung, tapi ini supporting team. Okey, bagaimana kita nak mengupayakan pemimpin di sekolah, nak mengupayakan guru dan komuniti. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya sekiranya Cik Fazila terlibat dalam sesuatu program. Okey, maka peranan Cik Fazila contohnya macam kata keuangan, contohnya lah kan AKP, keuangan contohnya kan, bila terlibat kan, maka dia boleh dia mesti pengurusan keuangan yang baik. Sebab apa? TA25 kadang-kadang dululah, semasa dulu dia ada satu peruntukan khas untuk TA25. Okey, pembelian barangan-barangan kan, yang hanya untuk murid saja, guru tak boleh pakai kan. Contohnya macam itulah kan. Itu maksudnya supporting team tu daripada aspek itu. Kalau ada contohnya, katakan guru besar nak pakai kan, maka Cik Fazila perlu menasihati guru besar supaya menggunakan peruntukan tersebut berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Satu lagi saya nak respon yang Musyidah tanya tadi tu. Musyidah tanya kan saya ni berkaitan dengan critical thinking. Ya. Critical thinking. Yang tadi saya bagi jawapan tadi kan. Yang kedua cikgu, peranan untuk mengupayakan guru-guru untuk 4C ini ialah terletak di bawah SIC Plus. SIC Plus. Okey. Kalau contoh cikgu ada masalah dalam 4C 1N, panggil SIC Plus, bagi satu taklimat khusus bagaimana kita nak mengupayakan semua guru berkaitan dengan 4C 1N. 4C 1N. Okey. Itu ialah PK 21. Sebab itu kita kata buat di PPD dia ada supporting team. Okey, SIP Plus ialah untuk support pemimpin di sekolah. SIC support untuk MLT dan juga guru-guru. Kita ada dua peranan yang berbeza tentang dua position ini. Okey, Gana tak mau tanya apa-apa Gana? Gana kan? Gana Nita. Ada soalan lagi kah? Cik Ismail? Ya. Okey Cik Ismail. Okey, tadi Cik Ismail kata salah satu tadi dia terlibat dalam SKPM G2 kan? Betul tak? Ya. Salah satu dia, okey. Kalau ikut SKPM G2 kita ada bahagian pencerapan guru-guru. Kan? Pencerapan guru-guru. Okey, contohnya katalah sekarang ni kita dalam tempoh PDPR kita kena cerap juga cikgu-cikgu kita. Kan betul tak? Okey, bagaimana guru-guru kita nak menjalankan PDPR apabila pencerapan berlaku? Apakah elemen-elemen guru-guru kita perlu ada semasa bila kita nak mencerapkan mereka guru-guru kita tu tersebut? Okey. Satu soalan yang baik. Soalan ini kalau kata dalam keadaan biasa, okey. Dalam biasa maksudnya sekolah dibuka macam biasalah. Sekolah buka macam biasa, selalunya kita gunakan kita tak buat saya cadangkan kita tak buat pencerapan macam dulu berapa kali? 4 kali ya? 4 kali setahun kan? Kita senaraikan nama cikgu mana, okey cikgu ni akan memantau cikgu ni kan? Dalam PK20, dalam TA25 kita cadangkan pencerapan guru diadakan melalui learning walk. Kita bagi markah cikgu berdasarkan kepada learning walk. Okay. Kita tak pakai dah pencerapan setahun 4 kali. Itu jawapan dia yang pertama.
Okey. Jawapan yang kedua dalam PDPR. Okey. Dalam PDPR, bagaimanakah pencerapan terhadap guru boleh dilaksanakan. Okey. Pertama sekali, bila kita cerap cikgu tu, kita tengok dalam adakah elemen-elemen PAK 21 diguna pakai. PAK 21 diguna pakai. Okey. Yang pertama sekali, kolaboratif memang tak boleh pakai. Okey, kolaboratif kan, kecuali maksudnya ialah dia duduk 4 orang tak boleh sebab mereka semua duduk di tempat yang berbeza, ruang yang berbeza kan. Tapi satu cikgu boleh buat, iaitu contohnya bila cikgu tanya seorang pelajar, dia tak boleh jawab kan. Bila dia tak boleh jawab, dia minta pelajar ni minta tolong kawan dia seorang lagi, Kalau kata pelajar Ahmad contohnya, Ahmad, kita tanya Ahmad tak boleh jawab. Okey, sekarang saya tanya Ahmad nak minta tolong siapa? Ahmad nak minta tolong Aisyah. Okey, contohnya. Okey, Aisyah boleh jawab tak? Okey, bila dia minta tolong tu, maka itu ialah kita kata sebagai satu komunikasi. Cikgu telah mengamalkan satu komunikasi. Cikgu telah mengamalkan satu bentuk kolaboratif. Okey, kita boleh buat penilaian dalam aspek tu. Yang ketiga, fun learning. Okey, tadi saya ikut PDPR anak saya. Okey, PDPR anak saya macam ni dah kan, dia terang, cikgu terang. Okey, pelajar semua dah ada cikgu terang macam kita buat sekarang. Okey, itu yang pertama. Tapi bila saya buka video, saya download dalam internet berkaitan dengan unit yang sama. Okey, unit yang sama, dia cerita mengenai jam dan masa. Cikgu mulakan dengan menyanyi. Cikgu tu mula dengan menyanyi. Dia menyanyi waktu seperti satu hari ada 24 jam, satu bulan ada 30 hari. Dia mula dengan menyanyi. Fun learning. Berbanding dengan cikgu yang A tadi, yang terus direct macam kita buat sekarang ni, dengan kita bandingkan dengan cikgu yang buat menyanyi, maka kita boleh bagi markah cikgu menyanyi itu dalam aspek fun learning. Apa kita bilang dalam bahasa Melayu pada fun learning? Didik hibur. Kan? Itu kita buat penilaian. Maksudnya kita masuk dan kita boleh perhatikan dalam PAK 21, cikgu tersebut telah melaksanakan pertama fun learning, kedua kolaboratif dan juga communication. Okey, Syah? Okey. Sebab ni orang kata pertama kali lah kita nak buat pencerapan secara PDPR ni kan. Saya takut memanglah kita kata SKPMG tu tak buka offline. Tadi saya tak online, tak ada dalam apa? Tak ada lagi kan. Jadi kita standby, takut lagi dia mai lagi. Kita jadi kelang kabut semua baru nak isi semua. Jadi macam PJSK lah, alhamdulillah kita dah rancang daripada awal kata 5 kali, jadi dia minta tu PJSK data, PJSK tu kita dah ada dah berapa kali persatuan, berapa kali koko, jadi kita tak ada masalah. Bagi sekolah-sekolah yang tak buat di 4 kali ke 5 kali, dia pun jadi bermasalah. Betul. Jadi kita tak apa benda tu berlaku, jadi kita buat lebih tak apa. Itulah maksudnya. Okey, ada lagi tak? Syida, ada apa? Ada lagi dah cikgu-cikgu? Tak ada. Nak faham lah tu. Okey, Syida. Okey, saya teruskan cikgu. Teruskan. Seterusnya, baiklah, terima kasih untuk Encik Izman bin Jamaluddin atas segala penerangan dan sesi soal jawab itu tadi. Diharap ilmu-ilmu yang disampaikan tu dapat kami aplikasikan nanti, insyaAllah. Okey, baik, seterusnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan pula Puan Aisyah binti Sharif, Guru Besar SK Syawang, untuk menyampaikan ucapan penutup. Dipersilakan. Okey, terima kasih pengurusi moderator kita pada hari ini, Cikgu Musyidah. Di bahagian pendidikan khas kami ada pendidikan khas Cik Izmar. Itu. Patutnya hari ni PK pendidikan khas, tapi PK pendidikan khas ada masalah, jadi kita bagi kat Cikgu Musyidah. Cikgu Musyidah adalah ketua unit dan bahagian kurikulum di pendidikan khas. Itu kan. Ya, orang kuat tu, orang kuat. Orang kuat saya orang tu, orang kuat di pendidikan khas. Okey. Terima kasih kepada semua, terutama sekali Cik Izmar,
yang sudilah berkongsi ilmu tentang TS25 sebab kami adalah sekolah kohort 6 tahun ni. Sekarang ni berjalan modul yang kedua lah. Modul kedua walaupun dia kata ditangguhkan kan. Ditangguhkan tapi kami meneruskan lah cara yang tersendirilah orang kata. Kita buatlah pelan-pelan juga. Kalau kita duk tangguh lagi sampai bila kita tak habis modul kan. Betul. Saja cikgu cuma nak komen sikit lah macam Cik Izman kata tadi merungkai. Kalau cikgu-cikgu semua ingat apa yang cikgu kata dulu, merungkai ni adalah kita dah kalaupun kita dah buat dah bengkel bersama Ustazah Syifa. Ustazah Syifa pun dah menunjukkan cara nak merungkai tu macam mana. Maksudnya kita gabungkan standard tu jadikan satu tajuk menjadikan 4 subjek pun boleh. Izmar kan? Kalau ikutnya kalau guru ada yang pergi COC. Kalau COC tu dia tahulah, dia telah menedahkan pada anak buah dia tentang COC tu iaitu macam mana kita timbulkan big idea apa semua tu. Dia dah boleh dah kita gabung. Maksudnya kita gunakan satu tajuk, kita gabungkan 4 subjek pun boleh. Biasanya kita tak payahlah ikut dah macam Cik Izman kata topik 1, topik 2, topik 3. Kadang-kadang kita boleh gabung topik yang belakang mai ke depan. Betul. Jadi nak mencepatkan kita punya proses PDP berjalan. Itulah yang cikgu nak terapkan di SK Asyawang macam ni. Nanti kita akan laksanakan secara orang kata orang kata inilah bagi semua faham, kita mula satu-satu. Cikgu tengok terutamanya Mushidah dia post dalam Facebook budak-budak dia buat buku scrap Cik Izman. Saya nak komen dah, buku scrap tu kalau dia buat tu banyak kita boleh buat pentafsiran tu. Betul. Dari satu buku scrap tu kita boleh buat bahasa Inggeris, kita boleh buat matematik, kita boleh buat BM dan sebagainya. Budak dah boleh terap dalam tu dah. Saya tengok Mushidah lah dia. Kita kata KMR kan Cik Izman kan? Tak silap lah. Ya betul. Kemudian tapi tak apa, saya baca pelan-pelan jadi saya nak terap kat mereka tu macam tu lah. Sebab apa kalau ikut pentafsiran bilik darjah ni macam tu lah, kita kena orang kata merungkai kan benda tu, bedah. Kalau Ustazah Syifa dia panggil bedah kan, bedah dulu, rungkai kan. Di SKP kita gabung jadikan big idea. Kita boleh buat sebenarnya kalau satu topik yang kita tajuk, kita boleh gabung 4 kemahiran dan 4 subjek boleh masuk dalam betul. Itu kan, itulah saja untuk rumusan saya hari ni. Terima kasih banyak Cik Izman. Terima kasih Dong Gladin. Kalau boleh nanti berjumpa lagi ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Panggil ya, Aisyah punya pasal tak apa. Okey. Saya serah balik pada pengurusi kita. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Aisyah binti Syarif di atas ucapan penutup tadi. Baik, Tuan Guru Besar, Encik Izma dan guru-guru sekalian, nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Syabas semua atas kesabaran dan keprihatinan serta perhatian yang diberikan sepanjang program ini berlangsung. Mudah-mudahan ada sesuatu yang telah pun kita perolehi dalam perkongsian ilmu hari ini. Sebelum melabuhkan tirai, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam memastikan program hari ini berjalan dengan jayanya. Mohon maaf dari saya andai ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan program sebentar tadi. Semoga Allah merahmati dan memberkati kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Izman. Terima kasih. Terima kasih Cik Izman. Suara tak dengar. Terima kasih.